Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aina Najwa binti Abdul Rahman E176174. Pada hari ini saya akan membentangkan latihan ilmiah saya yang bertajuk Analisis Kes Hukuman Jenayah Syariah bagi Kesalahan Berkaitan Moral. Saya merupakan pelajar di bawah seliaan Profesor Madya Dr. Muhammad Al-Adib Samuri. Dari perspektif Islam, segala perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama adalah satu jenayah moral yang perlu dibendung. Mana-mana individu yang melakukan perbuatan yang melanggar ajaran agama boleh didenda di bawah undang-undang syariah. Oleh yang demikian, Malaysia dan juga negara-negara yang lain di dunia ini tidak terlepas dari pelbagai masalah moral di kalangan masyarakatnya. Dalam mengkaji topik ini, antara isunya ialah yang pertama, terdapat perbezaan pandangan ulama tentang hukuman takzir bagi kesalahan berkaitan moral. Ahli fiqh telah menjelaskan bahawa setiap hukuman takzir itu hendaklah berdasarkan kepada penilaian dan ijtihad seseorang hakim atau wakilnya yang menurutnya sesuai dengan kesalahan, maksiat, pelaku dan keadaan serta tidak boleh diberi hukuman yang tidak bersesuaian. Oleh itu, setiap hukuman yang dikenakan berbeza sesuai dengan perbezaan pelaku dan maksiat tersebut. Isu yang kedua, masyarakat mengambil mudah tentang peruntukan kesalahan jenayah syariah yang diperuntukkan di bawah enactment atau Akta Jenayah Syariah. Undang-undang jenayah yang ada pada hari ini terbukti gagal untuk menghapuskan jenayah. Fakta menunjukkan bahawa purata kadar peningkatan jenayah di Malaysia sentiasa meningkat naik dengan kadar yang lebih tinggi dari objektif kajian yang pertama, menganalisis pandangan ulama tentang hukuman takzir bagi kesalahan berkaitan moral. Manakala yang kedua, menjelaskan tentang kesalahan jenayah syariah yang diperuntukkan di bawah enactment atau Akta Jenayah Syariah. Yang ketiga, menganalisis kes hukuman jenayah syariah bagi kesalahan berkaitan moral yang telah berlaku di Malaysia. Baiklah, kita masuk kepada hasil kajian bagi pandangan ulama tentang hukuman takzir bagi kesalahan berkaitan moral. Hukuman takzir diaplikasikan untuk mendidik pesalah yang melakukan jenayah supaya mereka diberi peluang kedua untuk menjalani kehidupan seperti biasa. Selain daripada mendidik, objektif utama hukuman takzir di Malaysia adalah untuk menghukum. Tetapi hukuman tersebut bukanlah memberi hukuman yang tidak wajar, tetapi membawa maksud untuk memberi balasannya setimpal dengan perbuatan yang dilakukan. Namun pada masa kini, hukuman takzir masih tidak diguna pakai sepenuhnya kerana setiap undang-undang yang hendak dilaksanakan mestilah selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Konsep takzir dari segi bahasa berasal dari kata masdar iaitu azara yang bermaksud menolak dan mencegah. Takzir juga adalah hukuman yang tertakluk kepada budi bicara pemerintah, badan perundangan atau hakim kerana hukuman bagi kesalahan ini tidak disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Seterusnya, terdapat dua bahagian takzir. Yang pertama, kesalahan yang termasuk dalam kategori kesalahan hudud tetapi hukuman hudud tidak dapat dilaksanakan kerana tidak memenuhi syarat pelaksanaan. Yang kedua, kesalahan selain dari kategori kesalahan hudud dan qisas. Ia meliputi semua bentuk kesalahan sama ada kesalahan itu disebut dalam Al-Quran dan hadis atau tidak. Bentuk hukuman takzir bagi fizikal adalah seperti hukuman mati dan sebat. Bagi sekatan kebebasan, hukumannya seperti para dan buang daerah. Bagi bentuk hukuman harta adalah dengan denda dan rampasan harta benda. Akhirnya pendekatan kejiwaan seperti nasihat, celaan, ugutan dan pemulauan. Setiap hukuman yang dikenakan mempunyai pendapat berbeza dari segi pelaksanaan seperti bilangan sebatan yang perlu dikenakan, tempoh pemenjaraan dan denda yang perlu diselesaikan oleh pesalah. Antara contohnya adalah kesalahan lesbian, minum arak, riba, pecah amanah dan saksi palsu. Seterusnya, hasil kajian bagi kesalahan jenayah syariah yang diperuntukkan di bawah enactment atau Akta Jenayah Syariah. Jenayah umumnya didefinisikan sebagai satu perbuatan yang membawa kepada dosa dan perbuatan tercela. Menurut jumhur fuqaha, jenayah ialah perbuatan yang ditegak oleh syarak seperti perbuatan yang dilakukan terhadap diri manusia yang mencemarkan maruah terhadap anggota badan dan harta seperti perbuatan membunuh, memukul dan apa sahaja perbuatan yang akan dikenakan hukuman hudud, qisas dan takzir. Pembahagian jenayah dalam perundangan Islam terbahagi kepada tiga iaitu hudud, qisas dan diyat dan takzir. Peruntukan bagi kesalahan diletak di bawah akta atau enactment kesalahan jenayah syariah. Namun demikian, ianya hanyalah kesalahan di bawah kesalahan takzir sahaja dengan hukuman yang tidak melebihi takat yang ditetapkan oleh Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965-1984. Mahkamah Syariah hanya boleh menjatuhkan hukuman tidak melebihi 3 tahun penjara, RM5,000 denda ataupun 6 kali sebatan atau gabungan ketiga-tiga. Berikut merupakan senarai enactment kesalahan jenayah syariah yang terpakai di negeri-negeri. Antara kesalahan syariah beserta enactment atau Akta Jenayah Syariah yang dibincangkan adalah kesalahan menghina agama, minum arak, liwat dan musahakah. Kesimpulannya, didapati bahawa pelaksanaan hukuman hudud dan qisas hanya boleh dilaksanakan apabila memenuhi syarat. Jika tidak, pesalah akan dikenakan hukuman takzir. Oleh itu, setiap kesalahan yang disenaraikan adalah berkaitan dengan maruah diri dan ia mempunyai berkaitan antara satu sama lain. Oleh disebabkan itu, penguatkuasaan undang-undang bagi setiap kesalahan ini perlu diperketatkan kerana ia boleh menjadi penyebab kepada perlakuan kesalahan yang lebih besar.
Sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.